Kita tak paksa makmum. Makmum nak datang ke masjid pun kita tak paksa. Makmum nak ikut sampai 20 tak? Tapi biasanya 20, bila habis 8 tu, yang tinggal 2-3 saf. Inilah gambaran 2-3 saf. Inilah gambaran orang yang akan kekal. Di masjid tu kalau 3 saf, 2 saf yang amal 20 tu, ini besok lepas Ramadan begitulah, sama lah. Kalau lah yang ramai tadi kekal 20, saya ramai begitulah, insyaAllah. Kasih saya lah. Sebab itulah apa yang kita amalkan. Yang sekarang ni kita nak beritahu tuan-tuan, kita mintalah kepada ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita. Kita bukan setakat berceramah. Kita patutnya datangkan satu kitab yang menadah betul. Kita fahamkan betul. Kenapa Imam Syafi'i buat begini? Kenapa Imam Syafi'i letak tangan begini? Kenapa tidak goyang? Kita belajar betul. Ambil kitab-kitab muktabar jelas tuan-tuan. Penuh yakin. Kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan tidak akan ambil lah pandangan-pandangan lain. Yang ikut ni kerana dia tak baca daripada awal. Wallahualam. Kalau saya mengambil masa lagi, kita tak adalah. Saya nak beri peluang kepada Datuk Seri untuk bercakap. Dan kita dapati bahawa sikit lagi, baru ni ada statement daripada Datuk Seri menyatakan janganlah buat 8 tu. Kalau buat 8 terus lah. Ini dah buat 4, paksa orang dengar ceramah. Lepas itu buat lagi sejam. Kalau sejam tu kita semayang tarawih 20 habis lah. Bukan kita nak larang orang ceramah. Kita buat macam di Mekah. Lepas 20 tu kita dengar mengata-kata imam-imam apa, tuan guru berceramah. Lepas tarawih. Kenapa kita utamakan kenapa kita nak utamakan ceramah tu? Tarawih dulu. Dan saya buka kitab yang merujuk kepada kita mana afdal. Kita nak semayang qiyamul lail atau tarawih ataupun kita mengaji Quran. Ada orang buat 20, buat 8 kemudian mengaji Quran. Dia kata mendirikan semayang itu lebih afdal. Kerana semayang ni ada waktu, tarawih ni ada masa itu je. Masa lain tak ada. Al-Quran ni kita boleh baca bila-bila. Dalam semayang pun kita baca Quran. Dia kata, di situlah ada begitulah pandangan-pandangan yang kita boleh dapati. Bahawa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi saya ucap terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Dan puan-puan hendaklah faham bahawa peranan kita dan tujuan kita mengadakan seminar ini bukan untuk kita nak menyalahkan mereka yang berpegang kepada Wahabi, tidak. Dan sebenarnya kita tak nak sebut Wahabi ini patutnya. Kembalilah kita bersatu. Dalam hal-hal syariah dah jelas dah. Tak usah nak bangkit-bangkit hal ini, mengilukan masyarakat. Maka dengan itu jelas dah, kita tidak menyerang. Mereka adalah saudara kita. Mereka adalah saudara kita yang mereka bersama-sama kita untuk membangunkan agama ini, untuk meninggikan syariat ini. Maka kita mengharapkan supaya tidak salah faham dalam hal seminar kita ini. Dan kita tidak menyentuh mana pihak, dan itu juga tidak menyentuh Saudi dan sebagainya. Mungkin kita boleh maklum kepada Saudi, kita bukan nak hentam Wahabi, kita bukan nak hentam Arab Saudi, tidak. Kita banyak manfaat dan banyak keistimewaan yang diberikan kepada kerajaan Malaysia. Besok kalau kita besar-besar hal ni, mungkin ditarik balik kota haji bimbang. Ini sebab mufti faham lah buat ni. Kena bimbang. Wallahualam. Saya sekali lagi mengucap terima kasih. Saya minta maaf di atas apa-apa kekurangan kepada tuan-tuan dan puan yang hadir di dalam di dalam seminar kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak majlis merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Sahib Usamah Mufti Negeri Pahang Datuk Haji Abdul Rahman bin Haji Osman di atas ucapan beliau tadi. Tuan-tuan, puan-puan, sedang hadirin dan hadirat sekalian, pihak majlis dengan sukacita mempersilakan Yang Dihormat Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Wan Haji Abdul Wahid bin Wan Hassan, Timbalan yang dipertua Majlis Agama Islam dan Darussalam Melayu Pahang, untuk menyampaikan ucapan, seterusnya merasmikan seminar pemikiran Wahabi
realiti dan permasalahannya kepada umat Islam di negeri Pahang. Silakan Yang Dihormat Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Yang bersa saudara Ani Ibrahim tidak pula acara majlis sama-sama Datuk Mufti Negeri Pahang, Datuk Abdul Rahman bin Osman, yang bahagia Yang Hormat Datuk Mukhtar Syafi'i, Datuk Muhammad Mukhtar bin Syafi'i, Ahli Majlis Agama Islam dan Alam Pahang, dan juga Ahli Majlis Fatwa Negeri Pahang, Profesor Madya Dr. Muhammad Fauzi bin Hamad, Ketua Jabatan Aqidah dan Pemikiran Islam Akademi Pengajar Islam Universiti Melaya, bahagia Tuan Haji Zamiahan bin Mat Zain, Peluk Garah Pusat Al-Quran dan Ilmu Teras Institut Latihan Islam Malaysia atau IDIM, Ketua Jabatan, tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Saya pertama mengucap syukur kepada Allah SWT yang berpeluang ada dalam majlis ini, satu majlis ilmu, dan saya juga mohon sedikit masa sekadar untuk meraihkan majlis yang dianjurkan oleh Jabatan Mufti Pahang pada hari ini, dan juga sekadar meraihkan penceramah-penceramah dan ahli-ahli jadi kawan yang pakar dalam bidang yang pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya percaya majlis pada hari ini adalah majlis ilmu yang dapat memberi kita maklumat tentang amalan-amalan fahaman tertentu dalam mengamalkan ajaran Islam. Dalam mengkaji bidang usuluddin ini, kita telah menemui beberapa konsep atau biasa beberapa konsep atau pegangan seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Bahaiyah, Ahmadiyah dan Wahabiyah, dan yang biasa kita dengar ialah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebagian perpahaman ini diamalkan secara sederhana, tapi ada juga yang bertentangan satu sama lain, dan kadang-kadang di dalam faham kita tergelincir sama sekali. Sedangkan yang kadang-kadang yang sebagaimana diterangkan oleh saya bersama Datuk Mufti tadi, yang menunjukkan kita tentang kelainan-kelainan yang berlaku masyarakat itu, atau kelainan yang berada ibadah itu, atau menentang itu, kadang-kadang diibaratkan sebagaimana kata Imam Bukhari, yang keimanan pun tak lebih rongkong saja, iaitu sekadar kata-kata, sedangkan amalannya sendiri pun tidak sempurna. Kita di Negeri Pahang ini, kita mengamalkan bagaimana kata sama-sama tadi, ialah kaedah atau akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang berdasar kepada mazhab Syafi'i, yang mana kita maklum bagaimana yang dikumpulkan oleh satu ulama masa silam, iaitu Syekh Abu Hasan Ali Asy'ari, yang terlahir dalam tahun Hijrah 260 dan wafat dalam tahun 324. Dan aliran ini juga turut selari dengan ajaran atau apa-apa dikumpul oleh Syekh Abu Mansur Al-Matridi, yang juga yang tadi di Basrah, yang ini yang datang daripada kawasan Matridi di Samarkand di Asyadgah.
Namun demikian, walaupun kita berpegang kepada mazhab Syafi'i sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan mengikut akidah sunnah wal jamaah, kita ada mempunyai majlis agama Islam, dan majlis agama Islam ini tidak mencampuri urusan yang berkaitan dengan syariah. Berkaitan dengan syariah dan juga mahkamah ialah tidak dicampuri oleh urusan majlis. Ialah satu bidang yang berasingan, dan soal-soal fatwa dan syariah ialah diputuskan oleh pihak saya bersama Mufti, yang mana dikehendaki mengadakan perbincangan dengan jatuh kuasa fatwanya, dan kadang-kadang memang terkeluar daripada mazhab Syafi'i, kerana mazhab Syafi'i juga membenarkan kita menggunakan kaedah-kaedah mazhab lain untuk dalam menangani atau memberikan keputusan-keputusan berkaitan dengan sesuatu amalan itu. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya tidak mau berucap panjang kerana kita hari ini sangat bertuah mendapat ahli-ahli yang mahir di bidang ini. Hanya saya ingin mengatakan bahawa kadang-kadang pertentangan ini kita selalu menimbulkan perkara-perkara yang remeh. Tapi alhamdulillah di Pahang ini saya nampak tidaklah sangat ketara seperti di negeri lain. Kita tak adalah soal perkembangan Syiah yang kuat, yang mengatakan mereka mempunyai 200,000 orang, dan dia telah menghantar kepada kami juga hujah-hujah yang kita lihat landasannya lain sangat. Dia tak terima langsung hadis-hadis ataupun pegangan-pegangan hujah-hujah yang keluarkan oleh ahli sunnah wal jamaah, tapi memang hadir betul. Dan mereka ini terlalu keras. Kemudian kita juga tidak ada mempunyai isu-isu seperti kerjaan langit, yang mana kita dapat di kawasan negeri Bahperan kita. Dan dulu ada sedikit-sedikit, tapi telah terasi. Alhamdulillah, masa saya di Pahang ini, perkara ini tidaklah ketara. Namun demikian, orang-orang yang membawa fahaman yang segelintir ini kadang-kadang menyalahkan orang lain. Kata Datuk Mufti tadi, cara dia sembahyang, cara dia bertahiyat, melarang orang lain sembahyang sunat, melarang orang lain untuk baca talqin. Bahkan ada yang kadang-kadang meninggalkan majlis talqin itu walaupun bapaknya sendiri meninggal, dan pergi berbual di luar pagar ini menunjukkan protes bagaimana dia tak setuju dengan majlis talqin diadakan. Dan tidak di Pahang ini kita belum jumpa, tapi di Kuala Lumpur ada. Kalau dalam majlis-majlis kematian, surat Yasin itu nak baca pun tak dapat, disorok dan tidak dibenarkan dibaca di dalam gawat. Jadi masing-masing duduk dalam rumah, satu Quran pun tak dibaca, apa pun tak dibaca, duduk dalam borak sehingga jenazah itu diselesaikan. Tapi di dalam pada itu kita lihat juga orang-orang yang membawa fahaman ini, yang mengatakan mereka ini memang berpegang pada ini, mereka itu kita lihat juga ada jumpa dalam majlis-majlis keramaian, hiburan, bahkan di dalam majlis-majlis nikah kahwin, majlis menyanyi, ada antara mereka menyanyi, ada antara anak-anak mereka menyanyi. Jadi kadang-kadang kalau yang remeh itu dibesar-besarkan, tapi amalan yang tentu betul biar itu diamalkan juga. Jadi ini biarlah, kalau orang-orang yang nak berlain amalan itu, biar orang yang tahap dia sampai ke tahap boleh ijtihad sendiri. Jadi saya pada hari ini ingin beri kesempatan bahawa ingin mengucapkan terima kasih kepada para cendekiawan hari ini yang datang daripada jauh, Dr. Syafi'i dan juga Dr. Syafi'i, Dr. Profesor Madia, Dr. Fauzi bin Ahmad dari Semulaya, Tuan Haji Zamihan dan Mak Zaid, untuk tuan-tuan dan kita bersama mendengar apakah fahaman-fahaman, aliran fahaman, supaya kita mengenali, supaya dapat kita tahu jurusan-jurusan atau fahaman-fahaman yang ada di masyarakat kita, supaya kita mudah-mudahan dapat meneguhkan lagi perjalanan akidah dan juga cara kita beribadah. Jadi dengan ringkas itu, saya sekali lagi tidak ingin mengambil masa yang panjang, mengucapkan terima kasih di atas sambutan tuan-tuan dan puan terhadap majlis seperti ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada saya bersama Mufti untuk saya sebagai tabir di kalangan orang yang jadi pandai, para ilmuwan di sini. Memang saya rasa sangat kecil
akan mengurang para ilmuwan di sini. Tapi sama-sama dalam ilmu ni, semestinya kita satu perkara yang mesti berterusan, sebab kita tidak lahir pandai, tetapi kita sentiasa dahaga pada ilmu dan sentiasa perlu menimba ilmu sehingga akhir-akhir kita. Dengan itu saya sekali lagi dengan terima kasih dan bila taufiq hidayah, dan dengan ini saya meresmikan seminar pemikiran Wahabi dari tidak masalahnya kepada umat Islam. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak Majlis merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada yang dihormat Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Wan Haji Abdul Wahid bin Wad Hassan, Timbalan Yang Pertua Majlis Agama Islam dan Datuk Islam Melayu Pahang, di atas ucapan perasmian oleh yang dihormat Datuk Seri sebentar tadi. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, pihak majlis dengan sukacitanya mempersilakan Sahib Samaah Mufti Negeri Pahang Datuk Haji Abdul Rahman bin Haji Osman untuk menyampaikan cenderamata penghargaan kepada yang dihormat Datuk Seri Wan Haji Abdul Wahid bin Wan Hassan, Timbalan Pertua Majlis Agama Islam Darussalam Melayu Pahang. Dipersilakan Saudara Samaah Mufti untuk menyampaikan cenderamata sebagai tanda penghargaan di atas ucapan perasmian dan kesudian yang dihormat Datuk Seri hadir di dalam program seminar ini. Masih ucapkan bersama-sama dan kepada yang hormat Datuk Seri. Datuk Seri, Datuk-Datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, sekarang sampailah masanya kepada program yang diwawarkan selama ini, seminar ataupun kita sampai ke peringkat diskusi dengan tajuknya pemikiran Wahabi realiti dan permasalahannya kepada umat Islam di negeri Pahang. Untuk itu, pihak majlis dengan sekejitanya mempersilakan barisan panel yang akan membicarakan tajuk yang sudah diwawarkan pada pagi ini. Dipersilakan moderator Datuk Muhammad Mokhtar bin Syafi'i, Ahli Majlis Agama Islam Darussalam Melayu Pahang, juga Jabatan Kuasa Perlindungan Hukum Syarak Negeri Pahang. Seterusnya, Profesor Madya Dr. Muhammad Fauzi bin Hamad dari Akademi Pengajian Islam di Sri Malaya, dan Tuan Haji Zamihan bin Makzin dari Institut Latihan Islam Malaysia. Dipersilakan. Dan untuk seterusnya saya serahkan kepada moderator Datuk Muhammad Mokhtar Syafi'i untuk cara untuk majlis yang seterusnya. Silakan Yang Hormat Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia saudara acara majlis, Sahibus Samahah Datuk Mufti Negeri Pahang, saudara-saudara di panel kita, yaitu yang terdiri daripada pakar-pakar yang diundang khas
Semada Dr. Muhammad Fauzi bin Hamad, Ketua Jabatan Dakwah dan Pemikiran Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya, dan saudara kita Ustaz Tuan Haji Zanihan bin Mahdin, penolong pengarah Pusat Al-Quran dan Ilmu Teras Institut Latihan Islam Malaysia ILIM, alim ulama, ustaz dan ustazah, sidang hadirin dan hadirat sekalian. Pada pagi ini kita berpeluang untuk mengikuti penjelasan yang lebih terperinci berkaitan dengan persoalan yang kerananya kita berada di sini dan tuan-tuan dan puan-puan hadir bersama-sama, yaitu seperti yang dimaklumi, nama pertemuan kita ini ialah Seminar Pemikiran Wahabi, realiti dan permasalahannya kepada umat Islam di negeri Pahang. Saya dijemput untuk menjadi moderator ataupun pemudah cara bagi kita meneruskan acara ini sehingga pukul 1 tengah hari. Jadi sebelum kita dapat bersama-sama untuk memberikan pandangan, untuk bertanya dan apa saja yang dapat sama-sama membina maksud pertemuan kita pada hari ini, kita akan mengikuti ceramah oleh dua tokoh yang ada di depan kita ini. Dan kita perlu ingat, sebenarnya pertemuan kita ini adalah satu pertemuan majlis ilmu dalam rangka menjelaskan apa-apa yang berkaitan dengan persoalan timbul daripada mungkin kekeliruan ataupun salah faham ataupun kurang memahami tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan pegangan kita